Bidayatul Hidayah 27 13 pada atas. Ya hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yawmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kalamul ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wala haula wala Sarau 27 13 daripada atas. Dan setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada faedah mengajar mereka itu akan sekalian hukum. Sila. Betul. Ya. Seperti barang yang diketahui akan hukum lupa di dalam sembahyang, daripada lupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa membawa sembahyang pada ketika sakit. Jadi berlaku benda-benda ini sebenarnya tasyri'an, untuk mengajar syarak, ya. Sengaja tak jadikan begitu bukan satu kekurangan. Itu sebagai untuk mendidik dan mengajar cara kalau lupa sembahyang macam mana, dan seterusnya. Dan pada waktu ketika takut sidatul haul, macam mana cara nak sembahyang, apa mana diajarkan, diperbuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu, dan tiada dikata bahawa demikian itu hasil dia dengan pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawa senjikala menyatakan Nabi SAW akan dengan pengajaran nasihat adalah orang yang kedatangan dengan dia lupa atau sakit memberatkan dirinya akan kesalahan demikian itu. Jikalau sekiranya perkara ini tak berlaku sendiri di Nabi SAW, cuma Nabi cerita saja, dia kurang kesan dia mungkin kurang awqaf bin nafsi. Tapi bila berlaku dengan Nabi buat sendiri, lain. Contoh dalam pertama hari tahun ke-9 Hijrah kan, bila nak pergi haji tiba-tiba kena dam ihsan, dan nak masuk tak boleh, terpaksa balik. Bila balik nak buka, maknanya ihram kena apa? Cukur dan sembelih. Bila Nabi suruh sahabat semua cukur dan sembelih, mereka pandang dia benda sampai wajah Rasulullah naik merah. Jadi Aisyah kata, ya Rasulullah buat dulu kan. Itu hadis yang dia buat. Bila Rasulullah buat, dia gemuk, dia orang lupa pakai buat. Maknanya bila dia tunjukkan cara itu, maknanya Rasulullah buat, lagi memberi semangat. Dia mungkin awqaf bin nafsi, lebih jatuh dalam jiwa seorang bila perbuatan itu sendiri dibuat oleh baginda sallallahu. Seperti mengembalikan orang yang lupa itu akan sembahyang daripada permulaannya. Dalam kisah Zulyadain, mana sahabat yang mempunyai tangan panjang. Bukan panjang tangan, bukan panjang tangan dan juga mencuri orang kan, dia tangan dengan panjang. Kalau dia berdiri tu, lupa lutut tangan. Orang sahabat Zulyadain. Jadi bila sembahyang 2 rakaat, sembahyang 4 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zulyadain tanya Rasulullah SAW, aku siratis salah am nasita ya Rasulullah. Rasulullah menyatakan, kullu zalika lam yakun. Rasulullah masuk balik sembahyang, sambung bukan. Ya. Dia sembahyang 4 dan Rasulullah buat 2. Jadi Zulyadain tanya sahabat radhiyallahu anhu, aku siratis salah, adakah Rasulullah kasar sembahyang? Aku siratis salah am nasita, atau Rasulullah lupa ke? Rasulullah jawab apa? Kullu zalika lam yakun. Kasar pun tidak, lupa pun tidak. Sebab itu maknanya dalam Nabi pada ilmu tasawuf dia sedang asyik kuat dengar Ta'ala. Jadi maknanya 2 perkara itu Rasulullah masuk balik sembahyang, sambung. Jadi bila Rasulullah buat sendiri, jadi lebih jelas dan lebih terang dan lebih mudah, maknanya mengambil contoh. Jadi perkataan itu 6 patah. Lepas tu ulama kata kalau bercakap tak sengaja lebih 6 patah tak boleh. Kalau kurang dia boleh sambung ni. Aku siratis salah an-nasita ya Rasulullah. 6 patah. Dan jika disimpankan atas sujud sahwi, dan tiada disimpankan atas sujud sahwi, tidak direkaskan pada sujud sahwi,
dan sembahyang orang sakit itu dengan berdiri macam mana kelakuan. Dan jikalau hasil baginya sakit sangat sekalipun. Semua itulah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Guna bermula hasil bahawa dilalah perbuatan. Maknanya perbuatan Rasulullah SAW itu menunjuk itu terlebih kuat daripada dilalah perkataan. Mana hadisul qauli dengan hadisul fi'li. Hadis fi'li lebih kuat. Hadis yang Nabi buat sendiri dengan hadis maknanya dalam bentuk perkhabaran lisan. Kerana tiada berpaling seorang daripada perbuatan Nabi SAW. Kemudian daripada sudah dilihatnya. Mereka Nabi buat sini nampak lebih kuat. Atau kemudian daripada disuruh mana sabitnya dengan khabar mutawatir. Mana mutawatir yang berlaku tiap-tiap tabakat. Kerana tiada mengerjakan Nabi SAW bagi dirinya daripada ibadat melainkan yang terlebih afdal. Nabi buat itu semua lebih afdal. Dan demikian lagi umatnya pula tiada mengerjakan mereka melainkan terlebih afdal, seperti yang dikerjakan oleh Nabi SAW bersalahan dilalah perkataan. Bersalahan dilalah qauliyah, mana perkataan. Terkadang mengiktikadkan orang yang lupa dan orang yang sakit itu akan kemurahan, maka menyalahi pula akan dia kerana menjalani yang susah supaya beroleh besar pahalanya pada sangkanya. Tapi bila kita ikut makna rukhsah kita ambil daripada Nabi SAW aja, kita lebih afdal kita ambil. Sebab dia adalah tawaran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bila setengah daripada faedah sabar mereka itu pada dunia dan lazatnya lazat dunia. Nabi ditawarkan Bukit Uhud undang. Sekarang kita pergi tengok Bukit Uhud, dah rendah. Bukit Uhud tu dah tarang, lagi tinggi. Pernah menawarkan kepada baginda SAW untuk bertukar dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah kata on aja, dia bertukar tu jadi emas. Jadi orang kaya paling kaya kalah sorong. Tukar jadi emas. Nabi kata nak. Bukan aku diutus untuk itu. Aku diutus untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Daripada manusia menyembah sama manusia kepada menyembah Tuhan ataupun pencipta manusia itu sendiri Allah Ta'ala. Tujuan aku diutus bukan nak mengumpul benda ni. Kalau kena kita macam ahlan wa sahlan. Bolehlah kita gunakan untuk kebangkitan dan kegunaan kepentingan Islam. Boleh dapat tenggelam dulu. Dapat lenyap habis. Kita merang yang awak. Rasulullah kunci dunia itu ada di dia. Jadi sehingga Rasulullah sanggup bersabar. Bila Rasulullah bersabar, kita lagi melainkan. Rasulullah pernah mengikat perut dengan batu dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang itu terputus bekalan makanan. Jadi pungut lapar tadi diempit dengan batu ikat supaya sejuk buah tu kan. Bila Rasulullah SAW sahabat tengok Rasulullah tak sampai hati. Rasulullah sahabat kembali ke rumah. Seorang sahabat dia tengok ada di rumah ada seekor kambing kecil. Dan segantang syahir tepung kasar. Lalu diarahkan isteri dia supaya masak gulai kambing seekor tu. Yang kau harapkan kalau kambing seekor kecil pula 3 orang kali hadap dia makan ayam misalnya. Jadi siap saja dia pun panggil baginda SAW. Nak jamu baginda SAW tak tahan. Sahabat punya kasih baginda SAW. Yang Rasul orang paling mulia dah tambat food dengan batu ni macam mana rasanya? Lapar kan? Padahal Rasul nak minta sekejap tu ma'idatan minas sama' makanan dari langit boleh turun kan? Jadi bila begitu keadaannya Rasulullah pun panggil semua sahabat yang sedang menggali farid Khandaq. Bila kawan sepanjang kita berlitik seko ajak satu kampung maun. Yang kita buat dulu-dulang kenduri dia datang 500 orang kepala dia kan macam mana dia kan. Dia ajak semua tu kira berkuan 1000 lebih sikit yang gali farid Khandaq. Bila begitu keadaannya Rasulullah tengok keadaan sahabat tadi memang dah berubah muka dah kan, dah sedang sejuk dia tak cukup makan. Rasulullah beli Rasulullah kata jangan buka dia. Biar aku sendiri yang membagi kan.
Ya Rasulullah sendiri cedok lauk, bagikan dia roti semua tu. Sampai habis mereka makan sekenyang-kenyangnya, buka lauk sikit pun tak keluar. Itu kan mukjizat Rasulullah SAW. Banyak perkara yang berlaku ini. Makan sedikit cukup dengan angka yang ramai. Ya, banyak berlaku. Rasulullah yang paling besar ni, apa di sini ada sifat paling mulia. Al-Isar. Al-Isar mana? Melebihkan orang lain daripada diri sendiri. Rasulullah lebihkan sahabat tu. Ya, Rasulullah sendiri pula tukang bagi. Itu pemimpin yang sebenar. Ya, ini bukan, ini disebab pada belakang nasib tu. Jangan dia bersebat dulu. Bodoh di kita ya, tuan ni. Pemimpin akhir zaman tak sama dengan Rasulullah SAW punya kepimpinan. Rasulullah sendiri pula bagi. Jadi mukjizat baginda nyata di situlah. Makanan yang sikit cukup dengan angka yang ramai, masya-Allah. Habis. Jadi benda-benda macam ni berlaku sendiri, maka itu lebih kuat. Auqa' bin nafsi, lebih terjun dalam hati, ingat sampai mati. Kesalahan di dalam perkataan terkadang mengetikatkan orang yang lupa, kadang-kadang dengar, kadang dia terlupakan. Atau orang sakit itu akan kemurahan, akan menyalahi, akan dia kena menjalani akan susah supaya beroleh besar pahala. Dan setengah daripada dia sabar mereka daripada dunia dan lazatnya dan kesenangannya daripada ketiadaan dunia. Ya, Nabi-Nabi Rasulullah sederhana daripada nak lebih banyak mungkin. Dan setengah daripada faedah mengingatkan Allah SWT atau mereka itu alaihi wassalatu wassalam bagi kebaikan daripada dunia pada Allah SWT dengan barang yang melihat dia orang yang mempunyai akal daripada kira-kiranya. Dan sekira penghulu kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam sendiri, mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari persekalian makhluknya, pilihan atas pilihan punya hebat. Maka tiba-tiba menerima mereka itu daripada beberapa kesakitan dunia. Pada Rasul paling hebat pun sakit. Kalau kita kena sakit, tak ada apalah. Ini panggil apa ni? Tasliyatan, sebagai penyejuk jiwa. Bila kita tengok Rasul-Rasul, Nabi-Nabi diuji hebat, Masya Allah. Sedangkan dia orang yang hebat, diuji oleh Allah. Maka kita kalau kena pun tak ada apalah. Jadi galak kita banyak membaca sirah Nabawiyah, ya, perjalanan hidup Rasulullah SAW, para sahabat dan sebagainya. Dan membuangkan mereka daripada dunia dan perhiasannya, yang kebanyakan daripada manusia yang ahmak, yang tidak ciri, yang bodoh, terpedaya dengan dia. Kumpul benda nak ditinggal. Dan adalah mereka itu alaihi wasallam membuangkan daripada dunia dan segala perhiasan, seperti adalah yang mempunyai akal yang membuangkan daripada bangkai yang najis. Artinya jifah watullah buha kira. Dunia yang ikut nafsu itu ibarat apa bangkai yang menuntun kilap anjing. Sebab tu bila ahli mukasyafat dia nampak orang gila dunia, kepala dia macam anjing. Dia nampak ngayap badan buruk, kepala macam sebab apa? Itu sifat anjing. Dia tak kira sapu Allah haram bila sebab. Dan kerana inilah sebabkan Rasul setara ni, ya, terlampau zuhud, ya, umat pun berambat. Kalau Rasul kumpul harta, umat tak ada pun kan. Ya, lebih daripada kumpul gila, macam gila dengan dunia. Dan kerana inilah bersabda Rasulullah SAW, ad-dunya jibah kazura, ya, walam ya'khuzu alaihi wassalatu wassalam minha illa syubhat az-zat, ya, al-masafir, ya, al-musta'dil. Artinya tiada, dunia itu seperti bangkai. Dunia mana ni? Dunia untuk dunia. Ambil dunia mengikut kehendak nafsu. Diguna dunia untuk jalan nafsu dan ditenggelam mati dengan nafsu. Dunia ni ibarat bangkai dan begitu. Jibah. Dan hadis lain, watullah buha kilab, yang mengejar bangkai adalah anjing. Ya. Waktu satu hari baginda dengan sahabat berjalan, nampak bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing yang cacat. Lalu baginda SAW menguji sahabat, kamu naklah kalau kami, ya, aku beri benda dekat kamu. Sahabat kata tak nak, itulah kalau hidup pun tak nak, cacat kan, apatah lagi dah mati bangkai lagi tak nak. Aku kata tidak, ad-dunya ahwan, dunia ni lebih hina daripada ini. Kalau Rasulullah kata begitu, kita boleh tak stand kita pandang macam mana pandangan Rasulullah SAW? Kalau tidak, maknanya kita punya pandangan mukhalif, bercanggah dengan Rasulullah SAW. Ya, dia tengok dunia macam mana, menangkap lah. Ya, kalau menangkap lagi belum, kita boleh ikut sunnah. Sebut sunnah, tengok dunia menangkap. Ya, sunnah batin kita masih jauh lagi. Dan seperti bangkai dan tahi ini, dan tiada mereka alaihi wassalam daripadanya melainkan sekira-kira bekal dia. Orang yang hendak lekas berjalan
Ya, kita ambil dunia sebagai apa? Bekalan dia. Ya, yang lebih daripada itu. Kalau lebih banyak, biasanya akan membawa manusia terlalai, ya, dan payah untuk mendekatkan diri kepada Ta'ala. Pada sibuk siang pada pagi petang berlambat habis. Tak ada masa dia nak mencari ilmu, tak ada masa dia nak beramal dan sebagainya. Dan kerana inilah bersabda Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah oleh kamu, diri kamu tadi dalam dunia seolah-olah orang yang dagang, atau seolah-olah orang yang maknanya sungguh dalam perjalanan. Orang musafir dia kata, orang musafir dia bawa apa? Benda penting ya. Baik, dia buat sekarang lagi ringkas, semua pakai apa? Kocok-cok kan. Tak payah nak pikul-pikul lagi. Jadi mana orang musafir dia bawa barang ringkas, tak ada perlu macam tu kan. Tak ada orang musafir bawa tilam, bawa toto, habis semua kali batu giling bawa kan, mesin tepung. Macam bekerja dengan ni kan. Orang musafir. Jadi kita sekarang musafir. Safar ilal akhirah. Makin dekat kepada mati. Dia nak mati, tak nak mati, dia buat lupa. Kejap jangan dia pekannya, dia segera datang. Dan dia makin dekat, campur dengan dekat langit. Jadi maknanya kelakuan kita dengan dia macam orang musafir. Maknanya apa? Ambil bekal, bukan tak ambil. Tapi bekal orang musafir banyak mana sekadar. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, masakal kafira minha jur'atan ma'in." Kalau adalah dunia itu timbangan dia, mana harga dia pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk. Pada zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga dunia kalau ada, harga dia sebelah sayap nyamuk je. Dan saya tidak meminum orang kafir itu akan seteguk air jua pun di dalam dunia. Dan saya orang kafir tidak akan dapat minum walau seteguk air kalau dunia itu ada harga. Kerana dunia tidak ada nilai, maka tuan lambatlah kafir ambil, lama-lama lagi jauh. Ya, itu maksudnya. Kerana tak ada harga. Sebab nikmat sebenar bukan di sini dan jangan keliru. Ya. Banyak ayat Quran yang tegur, la yaqurran la taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan menipu daya oleh kamu oleh takallub. Mari orang kafir dengan harta kaya, jangan. Semua mata qalil, mata benda yang sedikit. Benda tu kena nak biar stand kita pemikiran kita, fikrah kita sama dengan Quran, sama dengan hadis Rasulullah SAW. Baru selamat batin dan jiwa kita untuk menerima pancaran makrifat daripada Allah. Maka apabila menilik yang mempunyai akal kepada kelakuan Anbiya alaihi wassalatu wassalam, terperhatikan kelakuan para Nabi Rasul, Masya Allah. Nah, saya mengetahui bahawa dunia itu tiada kadar baginya pada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada nilai di sisi Tuhan. Walaupun sebelah saya amuk, tidak ada. Kerana jikalau ada baginya kadar pada Allah Ta'ala, kalau dunia ini mahal, nah saya tidak menegak ia daripada dunia itu akan sekalian Nabi. Ya, Nabi kekasih. Rasul adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kalau orang dikasih, mesti akan diberi benda yang mahal. Sebab apa Tuhan tak beri? Sebab dunia ini tak ada harga ke Tuhan. Yang ada di sana, sebab tu Nabi menyatakan lal aish illal aishul akhir. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Jadi maknanya disuruh kita supaya apa? Mengikut perjalanan baginda Islam. Ambil dunia sebagai keperluan. Jangan ambil dunia sebagai matlamat. Matlamat hidup kalau dunia dia habis rosak, sesat. Kalau matlamat hidup dia ialah Allah, sebab Nas Quran terang, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan puncak. Ada kita ambil dunia sebagai keperluan. Ya, jangan ambil dunia sebagai matlamat. Kita ambil dunia sebagai keperluan. Sebab kita perlu makan, minum, makan. Kita bukan malaikat, tapi bukan untuk matlamat. Matlamat lebih besar. Matlamat hidup kita adalah Allah Ta'ala. Mana mengenal dia, maaf kepada dia, dan patut kepada dia, zahir dan batin. Habis. Dan sekalian Rasulnya, dan sekalian awliya pada wali-wali, dan sekalian yang mulia pada makhluknya, dan disempurnakan Allah Ta'ala akan dunia ini pada sekalian orang kafir. Itu orang kafir diambil Muhammad darah laut Abi Rizal. Ya. Dan sekalian orang yang fajir, orang yang melakukan kejahatan, maksiat, fasik, ya, tak kira haram Abi disebut. Dan sekalian ahmak, orang yang bodoh yang tak berakal lagi. Dan kalau ada dunia itu negeri, ya,
pembalasan nasai menjadi Allah Ta'ala persekalian mereka itu Nabi-Nabi Rasulullah semua itu pilihan daripada Anbiya dan Rasulnya, ya awliyanya dan yang mulia daripada makhluknya. Tuhan bagi dia lambat senang ambaan. Ya mungkin Nabi tak lahir dekat Mekah, mungkin dia lahir dekat California kan, Europe kan, Kashmir. Ini Rasul yang mulia, afdalul makhlukat. Kalau tidak kena di langit bumi tuan tak jadi. Tiba-tiba lahir di mana? Makkah, tempat bumi kering kontang. Bayangkan. Itu semua menandakan apa? Anna dunia la qimatalah. Bahawa dunia tidak ada nilaian di sisi Allah SWT. Di sisi Tuhan ada lagi banyak besar lagi benda yang nak beri pada hamba dia. Di dalam hadis buat misal gini ya, kita duduk dalam perut ibu. Ya. Bila dia beritahu kamu akan keluar dari perut ibu kandungan ibu ini menghadapi satu alam nama dia dunia besar, luas, laut, darat, macam-macam, bulan bintang semua dia. Dia kata tu alam apa besar nak tu. Gitu. Ya, dia rasa alam rahim ibu tu paling besar dah. Bila dia keluar daripada ibu terpeganjak, dia tengok dunia, besar betul. Habis begitu lah ke depan. Dia tinggal keluar pada dunia, nampak pada alam akhirat, alam kekal. Masya Allah, lagi hebat di sana. Itu maksudnya. Jadi kita bersiap untuk tempat kesenangan nikmat yang sebenar di sana. Ambil dunia bukan ambil, kita bukan malaikat, tapi sekadar. Ya. Dan bahawasanya yang terlebih daripada makhluk ibadat dan terlebih sangat mereka itu daripada makhluk siapa dia? Nabi-Nabi Rasulullah kepada awliya, buat taat kepada Tuhan yang Allah. Manakala dunia ni ada dalam Tuhan pergi pada kekasih dan wali-wali yang dikasih dan disayangi oleh Allah Ta'ala. Ya. Kekasih tak akan beri melainkan benda yang mahal. Kerana benda ni tidak ada nilai yang si Tuhan, maka tak diuji. Dia sekadar. Dan inilah barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia. Itu sifat Allah Ta'ala yang wajib usai dan harus. Wajib secara wajib, usai cara dia. Ya, maknanya perintah dia dia. Dan ini harus itu juga pada Rasul, wajib usai dan harus. Artinya wajib kesimpulan menjadikan akidah. Yang telah dibahas. Dan barang yang kemudian diberi tambahan itulah lebih kebaikan dan ilmu yang telah digunakan dia punya karangan, ya, iaitu Imam As-Sanusi Matan namanya Ummul Baraid. Dan faedah dan menyatakan dia dengan dia kelebihan kalimah yang mulia, iaitu kalimah tauhid, mengesahkan Tuhan. Dan berkata ia wa yajma'u ma'ani hazihi al-aqaid kulluha qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah izin makna al-uluhiyah istighna'u ila an kulli ma siwa, satu waftiqaru kulli ma siwa ilaihi, di makna ketuhanan. Kalau itu makna la ilaha illallah, dengan makna pun la ilaha illallah, kita zikir la ilaha illallah, apa makna dia? Makna dia la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kulli ma ada illallah. Itu makna kalimah la ilaha illallah. Kalau arti tiada Tuhan melainkan Allah, itu arti kita jemaah translate. Makna dia itu begitu. Bahawa tiada zat yang terkaya, tak berhajat pada yang lain, satu. Dan tiap-tiap yang lain semua berhajat pada dia. Ya, itulah makna Tuhan. Tak ada menjadi melainkan Allah. Makna Allah lah zat yang tidak berhajat, tak terikat siapa. Satu makna. Dan kedua, semua terikat dengan dia. Ini yang kita nak pandang. Dan terikatan makhluk semua dengan Tuhan. Biar terang. Dengan mana? Dengan kefahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang himpun dua kali masyarakat yang besar. Ya. La ilaha illallah berapa kalimah, berapa huruf? 12. Muhammadur Rasulullah berapa huruf? 12. 24 jam. Dia sebut sekali la ilaha Muhammadur Rasulullah dengan betul-betul istighfarkan hakikat dia menjadi penembus 24 jamnya dosa besar. Sekali kata, kalau 2 ke 3 kali termuhayat itu besar ke makna. Lepas tu seluruh kitab ni duduk dalam makna perbahasan dia. Dia menghimpunkan makna akaid dalam. Akan datang dia akan bahas wa yajma'u ma'anil hazil aqaid kuliha